Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya mau tunjuk macam mana untuk menghasilkan Google Form yang akan collect hasil kerja murid kita, seorang murid satu folder. Okey, sebab ada beberapa orang guru lah yang tanya dengan saya, minta saya share. Macam mana saya buat saya punya Google Form. Okey. So kalau tengok sini dalam saya punya Google Drive ada banyak sudahlah folder-folder. Sebab saya memang buat satu kelas, satu mata pelajaran, satu Google Form untuk memudahkan simpan hasil kerja murid ni. Macam ni contoh saya buka English. Tengok sini ada banyak folder, seorang satu folder. So saya tunjuk macam mana. Okay. First of all, it is very recommended guna akaun Delima kita lah. Sebab untuk buat Google Form ni kita perlukan storage capacity yang besar. Kenapa? Kejap lagi saya akan tunjuk. Okay. And then kita pergi tepi ni, new ni, tekan saja new. Pergi Google Form, blank form. Okay. Sorry, internet saya slow sebab saya pakai hotspot handphone saja. Tiada wifi di rumah ni. So masih reconnecting. Sabarilah. Okay. Sekarang ni pertama sekali letak dulu nama dia. Tukar dia punya tajuk form ni. Contohnya. Okay, saya letak contoh. So, dia akan terus tukarlah nama form ni. Kalau kita mau letak apa-apa pun boleh juga ikut kita lah. And then, question 1. Kita letak tarikh. Biasanya saya letak tarikh lah. And then, bila kita type tarikh, biasanya dia akan automatically, tepi ni dia akan jadi date. Actually, kita boleh pilih lah. Tapi kalau saya prefer kekalkan saja date ni. Sebab kalau isi guna Android phone, dia akan terus keluar dalam bentuk drop down menu. So parents atau murid hanya perlu pilih tarikh tu sajalah daripada drop down menu. Tapi kalau pakai iPhone ke MacBook, biasanya akan kena type sendirilah manually. And bawah ni pastikan pilih required. Okay, seterusnya tepi ni ada petak segi 4 tepat ni kan. Ada logo tambah di atas kali ni, kita tekan add question. Biasanya saya akan letak nama murid. Jadi yang perkara yang kedua. So kita tukar sini jadi multiple choice. So anak murid kita berapa orang semuanya? Keluarkan saja list nama murid kita. Contohnya ni saya ambil 2 diamond, ada 37 orang murid semuanya. Saya cuma perlu copy nama murid nombor 1 sampai nombor 37 ni, copy semua. And then option 1 ni right click paste. So dia terus automatically keluar jadi satu list nama 37 orang murid semuanya. So bawah ni macam biasa letak required. Jangan lupa sentiasa pastikan pilih required sini untuk mewajibkan dia orang pilih. Jawab dulu soalan baru boleh pergi next section. And then ada nampak 3 dots sebelah dia ni, tekan. And pilih go to section based on answer. Dan dia akan keluar tepi ni banyak-banyak macam ni. Okay, sudah ada macam tu. Pergi balik, ini segi 4 panjang ni. Pilih di bawah sekali tu, dia ada logo 2 batang macam KitKat tu kan. Tekan add section. So dia akan keluar section baru, section 2. Okay, now ini adalah proses yang sedikit renyah lah sebab kita kena buat satu section untuk setiap murid. So kalau kita ada 37 orang murid, kita kena buat 37 section yang sama. Tapi dengan menggunakan nama murid lah, murid yang berbeza, satu murid satu section. Macam mana? Okey, keluarkan balik list nama. Ambil nama pertama, contohnya saya ambil lah nama pertama ni, copy Afif Syafiq. So I just paste the name here and then add question, tekan tambah lagi, add question, paste lagi nama murid tu, and then pilihan soalan dia tukar kepada file upload. Okey, ni continue. Okey, dia akan keluar macam ni. So dia akan ada 3 benda yang boleh kita customize. Okey, first types of files, kita boleh pilih lah kalau kita nak hadkan penghantaran file tu, sama ada murid boleh hantar dalam bentuk video je ke, gambar je ke, atau audio je ke, file je ke. Tapi kalau saya suka bebaskan je lah supaya saya tak perlu nak ubah berkali-kali untuk setiap minggu. So murid boleh submit sebarang jenis hasil kerja. And then maximum number of files kita boleh ubah 1, 5 ataupun 10.
Tapi ni ikut kelas. Kalau macam kelas PSB, biasanya saya akan pilih satu je lah supaya murid tak hantar gambar hasil karya diorang yang sama tu berkali-kali. So, diorang hantar satu gambar je. Tapi kalau macam kelas PJPK, sometimes they have to submit more than one video. So, saya pilih 5 lah. And then maximum file size. Sebelum tu tengok bawah ni. This form can accept up to 1 gig of files. So, we have to change this. Tekan change. Okay, ni pun kita kena untick sebab kita nak bagi, sebab tak semua parents ni dia hantar kerja guna pakai account MOE anak dia tau. Dia tak pakai account Delima, ada yang pakai personal account. So kita untick dia. So parents yang tak pakai MOE account pun boleh submit file pakai isi Google Form ni lah. And then bawah ni maximum size of all files uploaded kita tukar kepada 1 TB. That's why kita kena pakai account Delima. Sebab kalau pakai personal punya Google account, menangis lah. Okay, save. And then baru kita boleh tukar sini. Maximum file size ni biasanya saya akan letak 1 GB. Kalau 10 GB terlalu besar. So 1 GB. So kalau hantar video pun boleh. And then jangan lupa bawah ni tekan required. Okay. So, siap satu section untuk seorang murid. So, untuk next murid, tekan lagi next section, add section, ulang balik proses yang sama, keluarkan list nama, copy nama murid second pula, copy, and then paste, tambah question, paste lagi, tukar, file upload, tukar 5, tukar 1 gig required. So benda ni kita kena ulang lah berkali-kali sampailah murid yang terakhir. Kalau 37 orang murid kita, 37 kali lah kita kena buat section dengan special yang sama. Okay, lepas dah buat section-section tu, kita naik balik di bahagian nama murid ni. Okay, sekarang kita klik kat Afif Syafiq, nama-nama pertama ni kan. Tengok bawah ni ada continue to next section. Ni kita kena tukar. Kita tukar, klik, tukar kepada go to section 2, nama dia Afif Syafiq. Kenapa? Supaya dia tak masuk folder murid lain. Sama juga murid yang ketua Ahmad Wafi. Sama juga, klik, pergi dia punya section sendiri. Pastikan kita pilih ikut nama yang betul lah. Jangan termasuk nama yang salah, nanti murid terhantar pula kerja termasuk folder murid yang lain. Sebab tu kita kena be careful lah dengan benda ni, jangan cuat. And then masuk, saya lupa nak tunjuk. Bawah ni pun satu benda paling penting. Selepas section murid ni, bawah ni after section tu kita kena tukar juga. Tukar kepada submit form. Kenapa? Sebab kalau kita biarkan dia kepada continue to next section, nanti si Afif Syafiq ni lepas dia isi, dia dah upload hasil kerja dia, dia akan masuk pula kepada section si Ahmad Wafi. So kita tak nak benda tu berlaku, kita tukar kepada submit form terus. So pada saya benda tu cukup lah. Saya pun tak suka nak letak banyak-banyak sangat section or soalan. Cukup dengan tarikh, and then pilih nama murid, terus masuk dia punya section untuk upload hasil kerja dia, and terus submit form. Sebab kalau kita isi Google Form, kalau soalan dalam Google Form tu berjela-jela banyak sangat pun kita menyampah kan. So cukup pada saya lah. And then macam ni Ahmad Wafi section 3, saya belum ada section 4 kan. So jangan risau, tak payah edit bawah ni, sebab dia kalau dah last section tu, dia memang akan terus automatically masuk kepada submit form. Okay, itu kita punya Google Form. Contoh dia kan. Sekarang saya masuk balik kepada Google Drive saya. Sekarang boleh nampak dah ada satu folder, tajuk dia dah contoh. File responsif, ada 2 folder. Sebab saya ada buat 2 section murid sini. Satu section Afif Syafiq, satu section Ahmad Wafi. So sini pun sama, satu folder Afif Syafiq, satu folder Ahmad Wafi. Mudah kan? Okey. Itu cara untuk buat dia punya Google Form. Tapi kalau kita ada 5 kelas kan, leceh lah kan nak buat Google Form yang sama berkali-kali kan. Jangan risau. Actually kalau kita dah buat satu, and then kita nak buat another one, kita boleh just duplicate. Contoh ni kan. Okay. Contoh ni. Saya just klik make a copy. Creating copy of contoh. Tengok dia dah ada copy of contoh.
Aha. So, dah ada satu lagi Google Form yang sama. So, I just click restore. Klik restore and then kita tukar nama Google Form ni, saya tukar. Contoh, jadi contoh 2. Okey. Sekarang kita pergi balik Google Drive. Refresh. Tengok, dah ada satu folder lagi baru, contoh 2. See, pun ada 2 folder. Okey, sekarang saya tukar lagi contoh. Saya bagi contoh lagi. Saya tukar nama murid dalam section ni. Mana saya keluarkan balik list nama. Saya ambil pula nama murid nombor 3, Aiman. Okay, copy, paste. Lagi copy, paste. And then folder seterusnya section 3 pun restore. Setiap kali dia keluar restore ni, kita kena restore lah supaya dia akan restore folder. Dia akan buat folder juga ikut nama yang kita letak dalam Google Form ni. Okay, sekarang saya ambil pula nombor keempat, Alia. Copy, paste. Lagi sekali, paste. Dan restore lagi. Nampak? Lepas tu kita tengok balik dalam kita punya, see, dalam Google Drive dia dah bertukar. Nama folder terus akan bertukar jadi Aiman dengan Alia sebab kita dah ubah dalam Google Form tadi. So, macam tu je lah. So, kalau kita nak customize pun boleh. Tekan sini yang ada color palette ni. Kalau nak tukar, nak letak gambar. Contoh kan. Okay, Western School, contoh lah. Insert, tukar tulisan, nak bagi comel-comel. Okey, so jadilah satu folder, satu Google Form. Contoh ni pun sama juga, proses yang sama. Okey, itu untuk menghasilkan Google Form dan untuk create another one. So tak payahlah nak buat berkali-kali section macam ni. Kali-kali kan kita just edit balik lah folder, Google Form yang sama untuk kelas, sama ada kelas yang sama ataupun kelas yang berbeza pun boleh. Tukar nama murid sahaja. Okay, contohnya sekarang saya bagi contoh. Saya buka ni lah, PSV. So bila murid dah submit hasil kerja diorang, memang akan masuk dalam folder diorang sendiri. Contoh saya buka Fianin ni. See, dia dah hantar 2 kali kerja. So adalah 2 gambar dia. Senanglah kita nak tengok. Even kalau kita nak buat PPT pun senang. Sebab hasil kerja murid ni, dia punya evidence dah terkumpul ikut folder nama murid. So kalau murid tu tak pernah menghantar hasil kerja pun, kita tahulah murid mana yang tak pernah hantar. Macam ni dia ada 3. Ada ni. Kalau 3 ni maknanya dia dah isi satu form tu 2 kali. Dia akan jadi macam tu. Macam kalau tengok contoh. Ada yang hantar sekali. Actually macam tu lah. Mudah kan? Jadi saya harap video ni dapat membantulah rakan-rakan guru di luar sana. Amboi, terus cakap KL. So saya harap membantulah semua guru-guru, especially yang request mau tengok macam mana saya buat saya punya Google Form. Sebab saya tahu kalau macam kita minta murid hantar kerja pakai WhatsApp, sangat-sangat stressful honestly for me. Sebab ialah satu message terlampau banyak masuk WhatsApp, and then satu dia akan masuk makan memory handphone kita lah, and then satu kerja lah pula kalau kita mau transfer semua gambar yang diorang WhatsApp tu masuk dalam file. So dalam satu kelas ada berpuluh murid kan. So it's way much better to use this Google Form lah for me personally, especially kepada guru yang suka simpan hasil kerja murid. Tidaklah, sebab actually benda ni sangat-sangat membantulah, especially bila kita mau buat PBD nanti. Sebab kita tidak perlu lagi pening-pening mencari hasil kerja murid. Kita just klik folder murid tu, kita nampak terus semua kan, macam saya cakap tadi lah. And it is more organized lah. So that's all for this video, I guess. Kalau mau share tu senang saja kan. Macam ni kita mau share dengan murid, tekan sini send.
ambil sini link, dan biasanya saya akan pilih shorten URL lah. So lagi senang, tidaklah makan ruang panjang-panjang link dia kan. Okay, so that's all for this video. Saya harap sangat video ni membantu semua. Sekian, terima kasih.